Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 10, kami akan membentangkan dua tajuk. Yang yang pertama, Al-Tarbiyah Al-Istimaiyah ala Mawdu'at Ad-Da'wah fi Asri Hadir. Yang ini kesan persekitaran sosial terhadap isu ataupun topik-topik dakwah dalam zaman kini. Dan yang kedua adalah Al-Tarbiyah Istimaiyah ala Wasail wa Asalib wa Mayadin Ad-Da'wah fi Asri Hadir. Yang ini kesan persekitaran sosial terhadap wasilah, kaedah dan bidang-bidang dakwah pada zaman sekarang. Okay, ini antara isi kandung kami. Okay, baiklah. Saya akan membentangkan untuk topik yang pertama, iaitu Al-Tarbiyah Al-Istimaiyah ala Mawdu'at Ad-Da'wah fi Asri Hadir. Ini kesan persekitaran sosial terhadap isu ataupun topik-topik dakwah pada zaman kini. Innal bi'ah al-istimaiyah athara muhimman ala Mawdu'at Ad-Da'wah wa dhalika ala al-usra wal mujtama' humma al-makan alladhi yatalaqi fiha al-fardhi Mawdu'at Ad-Da'wah al-mukhtalifah. Yang ini maksudnya adalah persekitaran sosial memainkan peranan yang penting dalam isu-isu dakwah kerana keluarga dan masyarakat adalah tempat di mana individu menerima pelbagai isu-isu dakwah. Kemudian di bawah topik ini ada dua kesan yang boleh mempengaruhi topik-topik dakwah. Ini yang pertama adalah kesan atharul usra ala Mawdu'at Ad-Da'wah fil asr hadir. Ini kesan keluarga terhadap topik ataupun isu-isu dakwah pada zaman kini. Dan yang kedua adalah kesan atharul mujtama' mahalli. Ini kesan masyarakat setempat ala Mawdu'at Ad-Da'wah fil asr hadir terhadap isu ataupun topik-topik dakwah pada zaman kini. Baiklah. Untuk yang pertama, kita akan bincangkan tentang atharul al-usra, ini kesan keluarga atau pengaruh keluarga terhadap topik-topik dakwah pada zaman kini. Yang pertama, dia memberi kesan kepada tiga perkara. Yang pertama adalah atharul usra ala aqidah fil asr hadir. Ini kesan keluarga terhadap akidah pada zaman kini. Kemudian yang kedua, atharul al-usra ala ibadah fil asr hadir. Ini kesan keluarga terhadap ibadah pada zaman kini. Dan yang ketiga adalah atharul usra ala akhlak fil asr hadir. Ini kesan keluarga terhadap akhlak pada zaman kini. Yang pertama, kita tengok atharul usra ala aqidah. Ini kesan keluarga terhadap aqidah fil asr hadir. Inna salamata mu'taqid afrad al-usra huwa al-qa'idah mutinah allati tubna 'alayha sa'adah al-usra wa istiqamatuha wal asas al-qawi li tahqiq biqiyati syara'i ad-din min al-ibadah wa akhlaq fil usra. Yang bermaksud keselamatan ataupun keyakinan individu dalam keluarga merupakan landasan yang kukuh yang membentuk kebahagiaan dan kestabilan keluarga. Ia merupakan asas yang kuat untuk mencapai peraturan agama yang lain seperti ibadah dan akhlak dalam keluarga. Baik, kita tengok kata-kata daripada Taib Al-Barghouth. Yang ini Taib Al-Barghouth berkata, fal islah aqadi huwa al-ardiyah as-sulbah allati tushal 'alayha saruh raqi fikri wa ruhi wa akhlaqi wa tantaliqu fiha musayyara al-insan nahwa at-tawafiq an-nafsi wal insijam al-ijtima'i fil hayah fa idza waqa'a ay khalal fi hadhihi al-ardiyah zaharat athirah في النفس والفكر والسلوك والعلاقات وأصابت المجتمع بالفتور والاضطراب. Yang bermaksud, pembaikan dalam akidah merupakan dasar kukuh yang membentuk landasan pembangunan untuk kemajuan pemikiran, rohani dan moral. Dan dalamnya, manusia memulakan perjalanan menuju keseimbangan psikologi dan harmoni sosial dalam hidup. Sekiranya terdapat gangguan dalam rasa-rasa ini, kesannya akan terlihat dalam jiwa, pemikiran, tingkah laku dan hubungan dan akan merosakkan masyarakat dan kelesuan dan ketidakstabilan. Kana islah al-aqidah wal hadaf awalan li jami'i risalat. Yang ini pembaikan akidah ni adalah tujuan utama dalam semua risalah. Dan seterusnya, wa minan nusus allati tubayin daur al-usra hadzal janib wa fi ghairihi min syara'id din. Qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud terdapat nas yang menunjukkan peranan keluarga dalam aspek ini dan dalam peraturan agama yang lain, sebagaimana firman Allah yang tadi yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan yang tidak menderhaka pada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian berkata sebagian ulama ini, waqala ba'd ulama qu anfusakum dakhala fihi al-aulad li anna al-walad ba'd minhu. Yang ini beberapa ulama berkata dalam ayat yang tadi bermaksud peliharalah diri kamu. Itu adalah termasuk juga anak-anak kerana anak-anak adalah sebahagian daripada diri seseorang. Seterusnya berkata dalam hadis Abi Hurairah, ma man maulud ila yulad ala fitrah fa abwahu yahudanahu aw yansaranahu aw yamajsanahu
kama tantaj al-buhaimah muhimah jama'ah hal tahsuna fiha min al-jud'ah. Iaitu dalam hadis Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan di dalam dunia ini kecuali dalam keadaan fitrah. Iaitu ibu bapa lah yang menentukan dia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana binatang yang dilahirkan lengkap dengan tubuhnya. Adakah kamu perhatikan ada cacat pada binatang itu? Bila kita sambung Atharul al-usrah al-mu'inah al-aqidah. Ini kesan keluarga yang positif terhadap akidah. Baiklah, poin yang pertama, warathal aqidah fi nufus abna'iha qawlan wa amalan. Amal qal fi man khilal ta'lim afrad al-usrah al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmul akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Yang bermaksud penanaman akidah dalam jiwa anak-anak ni ada dua bentuk, iaitu sama ada dalam bentuk perkataan ataupun bentuk perbuatan. Melalui perkataan, amal qawtu, melalui perkataan iaitu mengajarkan anggota keluarga untuk beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qada dan qadar, sama ada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Baiklah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza kana waqtu taqtuhu fa yalqanu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wal yakunu awalan ma yaqra'u musami'uhu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu wa annahu subhanahu fawqa 'arsyihi yanzuru ilaihim wa yasma'u kalamihim wa huwa mu'ihim aina ma kanu. Jadi Ibnu Qayyim berkata, apabila tiba masa anak-anak dapat berbicara, maka patutnya ibu bapa ni ajarkan anak-anak tersebut dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang mana itulah perkataan yang pertama kali sepatutnya mereka dengar, dan sepatutnya pengetahuan tentang Allah yang maha suci dan maha tinggi arasnya yang melihat mereka dengan mendengar perkataan mereka dan bersama mereka di mana pun mereka berada. Itu adalah satu langkah penting untuk membangun dasar akidah yang kuat dalam anak-anak sejak dini. Ini yaqulu Abdullah Nasir al-Iwan rahimahullah, innal walad yajib an yatarattabit منذ تعليمه أركان الإيمان أساسية وبالحقائق الغيبية وبكل ما ثبت يقينا عن الطارق الخبر الصادق من الاعتقاد والغيبيات. Yani Abdullah Nasir al-Iwan mengatakan seorang anak seharusnya terikat sejak dia belajar tentang rukun-rukun iman yang mendasar dengan realiti gaib dan dengan segala yang diyakini dengan keyakinan melalui berita yang benar dari kepercayaan dan perkara lain. Dan berdasarkan ini, tugas pendidik adalah menanamkan kepada anak-anak supaya beriman kepada Allah secara benar, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, dan beriman kepada takdir dan qada dan qadar. Amma rasul al-aqidah min khilal fi'l yakunu bi istighlal hawadis al-kawniyah fi bayani azmuhu ta'aqib al-lail wan nahar wa anna asy-syams wal qamar min khalqihi. Baiklah, sebagai tambahan, menenak akidah melalui perbuatan juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan segala peristiwa-peristiwa alam ataupun yang menunjukkan kebesaran Allah, seperti ta'aqib al-lail wan nahar, pergantian siang dan malam, wa anna asy-syams wal qamar, matahari dan bulan juga adalah ciptaannya, min khalqihi, matahari dan bulan adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maksudnya kita menghayati ataupun menanamkan akidah dengan melihatkan kebesaran Allah kepada anak-anak. Himayatu abna'iha min artiyat ba'd al-amakin allati yumaris fiha ma yukhalif al-aqidah mithlu al-'ab as-sirk wa nahwaha. Okey, ini yang bermaksud salah satu lagi kesan positif keluarga terhadap pembentukan akidah adalah dengan melindungi anak-anaknya daripada mengunjungi tempat-tempat di mana amalannya bertentangan dengan akidah, seperti sarkas dan sejenis-jenisnya lah. Atharul al-usrah mu'aiqah ala akidah, ini kesan keluarga yang negatif terhadap pembentukan akidah. Baiklah, yang pertama, tusahil ba'd al-usrah fi inkar al-munkarat allati tamassu al-aqidah. Yakni sebahagian keluarga ni agak lemah dalam menentang perbuatan yang tercela yang berkaitan dengan akidah. Contohnya, seorang anak ni mungkin bersumpah dengan selain Allah dan tapi tak dapat teguran pun daripada ibu bapa terhadap perilaku anak tersebut. Kemudian, poin yang kedua, tusahil ba'd al-usrah fi safir ila bilad al-kufr duna darurah lidhalik, wa hadha lahu atharun kabir ala afrad tilka al-usrah haitsu innahum sayashiduna fi tilka baldan anwa'an min al-ibadat al-munharifah wal aqaid ad-dhalah. Yang bermaksud sebahagian keluarga dia membolehkan ataupun membenarkan musafir ataupun berjalan-jalan bercuti lah orang kata ke negeri-negeri kafir tanpa keperluan yang mendesak. Ini akan memberi kesan kepada anggota keluarga tersebut sendirilah. Sebab apa? Sebab keluarga tu yang pergi bercuti ke negara-negara kafir ni akan menyaksikan pelbagai jenis ibadah yang menyimpang dan keyakinan yang sesat di negara kafir tersebut. Terusnya, tusahil fi masadir at-talqi khilal tadris abna'iha fil madaris ajnabiyah
allati tusaqi munahijuha min al-baldan ghairu musallamah. Kelekaan keluarga terhadap pendidikan anak-anak merupakan kesan negatif lah terhadap anak-anak itu pada zaman kini. Contohnya, keluarga ni dia hantar anak-anak ke sekolah asing, maksudnya sekolah yang orang kata aliran tu tidak bercampur lah dengan aliran Islam, yang mengambil kurikulum ni di negara yang bukan Islam. Ini akan memberi kesan yang buruk lah terhadap iman anak-anak tersebut. Kemudian yang poin yang keempat, qala Abdullah Nasir Al-Alwan, fal abu alladhi yadfa' bil walidihi ila madaris ajnabiyah wal ma'ahid at-tabshiriyah yarḍa'u min labaniha wa yatalaqi tawjih wa ta'lim ala yadu mubashshariha la shakku anna al-walad sayatatabi' ala zi' wa dhalal wa yatadarraju ala kufr wal ilhad bal satatarrasakh fi nafsihi musyair al-karhi lil Islam. Yang berkata Abdullah Nasir Alwan, yang bermaksud ayah yang menghantar anaknya ke sekolah asing dan institusi dakwah asing seakan-akan sedang menyusukan anaknya dengan susu negara itu sendiri. Anak akan menerima bimbingan dan pendidikan dari pemberita negara tersebut dan tidak diragukan lagi. Anak-anak akan terpengaruh oleh kesesatan dan kelalaian. Bahkan anak-anak tersebut mungkin akan terjerumus ke dalam kekufuran dan keingkaran, serta melahirkan perasaan benci terhadap Islam pun akan tertanam kuat dalam diri anak-anak tersebut. Okay, baik, kita masuk topik yang kedua. Ini Athar al-Usra ala ibadah fi asr hadhi. Ini kesan keluarga terhadap ibadah anak-anak pada zaman kini. Kita tengok kesan positif dahulu. Yang pertama, ta'lim aulad al-ibadat imtithalan liqaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinu hathu ala amri al-walad bis-salah fi sinni sabi'ah wa darbi 'alayha fi sinni 'ashirah. Yang ini yang bermaksud salah satu kesan positif keluarga terhadap ibadah anak-anak, yang ini sebagaimana perintah Rasulullah SAW ketika meminta anak-anak untuk menunaikan solat pada usia 7 tahun dan memberikan hukuman dengan memukulnya pada usia 10 tahun. Yang ini yang dimaksudkan di sini adalah kata tanggungjawab keluarga dalam mengajar anak-anak tentang ibadah. Baiklah, yang poin kedua, ta'zim al-ibadah fi nufus al-aulad min khilal ru'utihim li abwain wa hum ya'udduniha wa yubayyinuna uqubah min yatahawanu fiha. Yang ini bermaksud memuliakan ibadah depan anak-anak dengan pengamatan ibu bapa terhadap ketika melaksanakan ibadah tersebut, serta menjelaskan akibat kepada anak-anak sekiranya mereka mengabaikan ibadah. Seterusnya adalah kesan negatif keluarga terhadap ibadah anak-anak. Yang pertama, tahawanu al-walidain fi ada'i al-ibadat wa hadha bila syakkin yadh'af ahammiyatu al-ibadah fi nufus al-aulad, yakni al-ibnu alladhi yasma' an-nida' lis-salah thumma yushahid abahu la yujibu al-mu'adhdhin fi ghalib yattabi'u fi nafsihi dhalika wa la yahtamu bi amri salah. Yakni antara kesan negatif keluarga terhadap ibadah dalam zaman sekarang, ya, dengan daripada sikap lengah ibu bapa tersebut dalam melaksanakan ibadah. Yang ini dengan contohnya apabila anak-anak ini dia mendengar panggilan untuk solat, ini azan lah, kemudian melihat ayahnya tak jawab pun panggilan azan tersebut, tak segera pergi solat, kemudian dia akan boleh cenderung membentuk pemikiran yang serupa dalam diri anak-anak tersebut dan tidak menghiraukan perkara solat. Maksudnya kat sini dia tengok ayah dia tak solat, anak pun akan ikutlah, oh ayah tak solat, so aku pun tak payah solat lah, macam tu. Jadi anak lelaki atau anak perempuan yang tidak melihat kebaikan daripada ibu bapanya, kemungkinan besar tidak akan mempedulikan kebaikan kepada ibu bapa mereka sendiri pada masa depan. Begitu juga hal yang samalah berlaku dalam ibadah-ibadah yang lain. Tak sendiri dalam solat saja, puasa pun boleh jadi begitu. Baiklah, seterusnya, adam inkar abwain ala auladuhum hinu yaryanihum tahawana fi janib al-ibadat, yakni qad yakhruju al-abu ila shalah wa ibnuhu fil bait la yusalli fala yang huru alai. Kemudian al-ummu ma'a banatiha qad ya'lam abwan aw ahaduhuma bi anna al-walad tarik al-ibadah mafruḍa alaihi fala yunkaru alaihi. Yang ini bermaksud contohnya ibu bapa ni dia tak tegur pun anak-anak mereka ketika mereka lihat anak-anak mereka ni bersikap lengah lah, orang kata lalai lah dalam ibadah. Ini juga akan beri kesan negatif terhadap pendidikan ataupun ibadah anak-anak sendiri. Contohnya ayah ni dia mungkin dalam keluarga ada ayah, ibu dan anak. Jadi ayah ni mungkin keluar untuk solat, tapi anak-anak kat rumah ni tak solat pun, tapi dia tak tegur pun anak-anak dia yang tak solat. Ataupun boleh jadi juga ibu dengan anak perempuannya, mungkin kedua ibu bapanya juga tahu anak dia meninggalkan ibadah, meninggalkan solat, tapi masing-masing tak nak tegur pun anak dia yang meninggalkan solat tu. Seterusnya saya akan menyambung G, iaitu asar al-usra ala al-akhlaq fi al-asri al-hadith, iaitu kesan atau pengaruh keluarga dalam akhlak. Inna al-usra fi al-asri al-hadith asar al-mu'inah wa asar al-mu'iqah lil-akhlaq faman asar al-mu'inah. Dalam era kontemporari, keluarga mempunyai tanggapan positif tertentu dan juga tanggapan yang menghalang perkembangan akhlak.
غرس الأهل الفضيلة في نفوس أفراد الأسرة بتقنهم إياه وتدريبهم على ممارسها عملية. فطفل في أسرة يتعلم مثلا أن الكذب حرام وأنه كبيرة من كبائر الذنوب من خلال رضاء الأسرة للآيات والأهالي التي تبين ذلك. Maksudnya, salah satu impak positif ialah penyemayan nilai-nilai murni dalam jiwa ahli keluarga dengan mengajar dan melatih mereka mengamalkannya secara praktikal. Sebagai contoh, dalam keluarga, anak-anak mengetahui bahawa berbohong itu adalah haram dan merupakan dosa-dosa besar melalui pendahat keluarga terhadap ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan perkara ini. ثم بعد ذلك إذا رأت الأسرة في سلوك الطفل اليومي أنه يصيب فهنا تصحيح ذلك الخطأ وقد تستعمل أسلوب العقوبة المعنوية أو الحسية مع الطفل إذا تقرر ذلك منه. Jika keluarga melihat tingkah laku kanak-kanak itu melibatkan penghukuman, mereka akan memperbetulkan kesilapan itu dengan menggunakan pendekatan pendidikan terhadap hukuman moral atau hukuman fizikal, terutama jika tingkah laku itu diulang. Seterusnya, وهكذا في بقية الأخلاق والأجيال المساعدة في ترسيخ الأخلاق الحسنة تقوم الأسرة ببناء علاقة اجتماعية انتقائية مع الأسرة التي تساعد على ترسيخ الأخلاق الحسنة من خلال لقاء الأسرة ببعضها. قال صلى الله عليه وسلم لا تصيب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Untuk membantu mengukuhkan nilai akhlak yang baik, keluarga juga memupuk hubungan sosial yang dipilih dengan keluarga lain yang boleh membantu mengukuhkan nilai akhlak melalui pertemuan antara keluarga. Sebagaimana dikatakan sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mengambil teman kecuali yang mukmin dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kama anna nur al-usra al-mu'in yuzhiru min hilal hamaya al-usra min al-wasa'il allati ta'siru ala al-akhlaq mislu kasir min wasa'il al-i'lam al-mukhtalifat وكذلك ارتياء الأماكن التي يظهر فيها ما يناقض الأخلاق الإسلامية. Peranan politik keluarga juga dapat dilihat dengan melindungi keluarga daripada media yang boleh mempengaruhi akhlak seperti pelbagai media massa serta menjauhkan diri daripada mencari tempat-tempat yang bercanggah dengan nilai akhlak Islam. Kemudian kita lihat kepada kesan yang boleh menghalang akhlak, iaitu amma asrar al-usrah al-mu'inqah lil akhlaq fi al-asr al-hadir. فمنها أنه تشيء الطفل في الأسرة على الأهل الفاضلة فلا يعلم تلك الأخلاق ولا ينكر عليه إذا جاء بما يخالفها. Adapun kesan keluarga yang menghalang akhlak pada zaman sekarang, salah satu kesannya ialah kurangnya didikan moral dalam keluarga untuk anak-anak. Mereka tidak diajar nilai akhlak yang baik dan tidak ditegur jika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak, nilai akhlak tersebut. محمد لابد لطفل من قدوة في أسرته ووالده لكي يشترك منذ طفولته المبادئ الإسلامية وينهج على نهجها الرفيع. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Qutb, seorang anak itu perlu mempunyai teladan dalam keluarganya dari ibu bapanya agar dia dapat menyerap prinsip-prinsip Islam sejak kecil dan mengikuti jalannya yang tinggi. Seterusnya, كذلك مخالفة الأبوين أو أفراد الأسرة لما تعلمه المتربي من أهل الدين الفاضلة فينشأ في نفسه التمرد على هذه الأخلاق وعدم الاهتمام بتطبيقها في واقع حياته بل هي معلومة في الذهن منفصلة عن سلوكه اليومي. Selain itu, terdapat konflik antara ibu bapa dan ahli keluarga terhadap apa yang diajar tentang akhlak agama menyebabkan kanak-kanak itu memberontak terhadap nilai-nilai tersebut. Mereka mungkin membesar dengan sikap memberontak terhadap nilai-nilai tersebut dan tidak mengambil berat untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Sebagaimana Muhammad Qutb berkata, iaitu yaqulu Muhammad Qutb, inna al-waladu alladhi yara waliduhu yukzibu la yumkinu an yata'allam usiri wal walidu alladhi yara ummuhu ta'shu abahu aw ahahu أو تعجبه نفسه لا يمكن أن يتعلم الأمانة والويل الذي يرى أمه مفتخرته لا يمكن أن يتعلم الفضيلة والولد الذي يقسو عليه أبوه لا يمكن أن يتعلم الرحمة والتعاون والأسرة هي الملحن الذي يبذر في النفس الطفل أو البذرة ويقف بتصرفاته مشاعر الطفل وسلوكه. Seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Qutb, anak-anak yang ayahnya berbohong tidak dapat belajar kejujuran dan anak yang ibunya menipu ayahnya, saudaranya atau menipu dirinya sendiri tidak dapat belajar sifat amanah. Keluarga adalah tempat di mana anak-anak menanam benih pertama mereka dan membentuk perasaan dan tingkah laku mereka dengan tingkah laku keluarga mereka sendiri. Seterusnya, wa min asal al-usra al-mu'inqah 'ala al-akhlaq khususan min wasail al-ittisal al-hadisa allati ammat al-bulugh biha بعدد كبير من البيوت حيث يتقبل أفراد هذه الأسرة ما يصل أخلاقهم عبر ما يشاهدونه
في المسلسلات وأفلام وشبكة المعلومات من مجتمعات انتشر فيها الفساد والتهلك الأخلاقي. Salah satu kesan kekeluargaan yang menghalang perkembangan akhlak, terutamanya melalui media komunikasi moden yang telah tersebar luas di banyak rumah, adalah penerimaan keluarga terhadap perkara yang memudaratkan akhlak mereka melalui apa yang mereka tonton dalam siri televisyen, filem dan satu siri media kepada masyarakat di mana rasuah dan kemerosotan moral telah berluasa. Seterusnya, lihat kepada al-Matlabu as-Sani, asal al-Mujtama' al-Mahalli ala mawdu' ad-da'wah fi al-'asr al-hadir, iaitu tuntutan kedua, itu pengaruh masyarakat setempat terhadap topik-topik dakwah dalam era kontemporari. Alif, asal al-Mujtama' al-Mahalli ala aqidah fi al-'asr al-hadir, iaitu pengaruh masyarakat setempat terhadap akidah pada era zaman kontemporari. Inna likulli mujtama' fi 'asrina al-hadir asaran mu'inah lil-'aqidah wa asaran mu'inah wa yumkinu ijtima'ahum asaran lil-mujtama' al-mu'inah fi ma yali. Setiap masyarakat pada era kontemporari mempunyai kesan tertentu terhadap akidah, termasuk pengaruh atau kesan positif dan kesan atau pengaruh negatif. فمن ذلك اجتماع أفراد المجتمع المحلي على عقيدة صحيحة وبعضهم أن الخلاف العقيدة يجعل ذلك المجتمع حريصا لتلك العقيدة السليمة من الشواعب. Antara kesan positif yang paling penting ialah sekiranya individu dan masyarakat setempat bersatu padu dalam mempercayai akidah yang betul dan menghilangkan perbezaan pendapat dalam soal akidah. Seterusnya, yang kedua, al-qiyam bi'iltizam ala al-mukhalifat al-syar'iyyah fi al-mujtama' alladhi yasir ala al-aqidah موافقة للكتاب والسنة وقبل الصلاة الصالح وما قيام صحابة المصطفى بقتال المرتدين إلا دليل على ذلك. Melaksanakan tindakan perhitungan terhadap pelanggaran syirik dalam masyarakat yang mengamalkan akidah yang selari dengan Al-Quran, As-Sunnah dan pandangan salafus salih. Tindakan para sahabat Rasulullah SAW terhadap golongan murtad adalah salah satu buktinya. Terusnya, amma asar al-mujtama' al-mahalli al-mu'ifa ala al-aqidah fi 'asr al-hadir faminha inna al-mujtama'at al-islamiyah allati yadhkuru biha al-jahl wal ba'du an al-kitab was sunnah fi al-'asr al-hadir tashiru fiha al-mukhalifat al-syar'iyyah qawlan wa 'amalan. Adapun kesan-kesan masyarakat setempat yang menghalang akidah pada zaman sekarang, antaranya ialah pertama, iaitu masyarakat Islam yang banyak mengalami kejahilan yang jauh dari Al-Quran serta Sunnah dan mereka cenderung kepada munculnya penyimpangan syirik dalam perkataan dan perbuatan. Terusnya, يسبب الجهل والبعد عن دين الله انتشر عبادة القبور والأضرحة في كثير من المجتمعات الإسلامية. يقول خالد محمد حميد والعفلة جموع كثيرة من الأمة الحقيقة دينها فقد أنبتت هذه الجذور شبهة وساعة من قبور والأضرحات أما معظم العالم الإسلامية. Pemisahan masyarakat Islam daripada ajaran agama Allah telah menyebabkan tersebarnya amalan ziarah kubur dan menghormati kubur dalam banyak masyarakat Islam. Sebagaimana Khalid Muhammad Hamid menyatakan, ramai umat Islam tidak mengetahui sifat agama mereka dan akibatnya akar yang meluas dari adat menziarahi kubur dan meraihkan kubur telah berkembang di seluruh dunia Islam. Kemudian, وفي المقابل تجد من أثر كل إنكار بعض المجتمعات ما يحصل فيها من الشركية مما عدا إلى زيادة تلك المظاهر. يقول عبد العزيز مصطفى عبادة الأضرحة والقبور شرك لا شك فيه ومنكر عقدي تتضائل بجانبه المنكر العملية الأخرى، فهو المنكر الذي ينبغي ألا تلين لأهل التوحيد قناة في إنكاره بالقلب واللسان واليد، والمنكر الذي لا يفعل عما السوء عليه ولا الخاصة التغافل عنه، وهو يزداد ويقضي بضعف الإنكار وقلته وينبق ويضعف بقوة الإنكار وشدته. وواجب الإنكار هذا ليس مفروضا على الأفراد فقط ولا هو مسؤولية الحكومة الحاسبة، بل هو واجب مشترك على كل بحسابه وكل بمقدار استطاعته ووازعه. Sebaliknya, kurangnya penentangan terhadap amalan syirik dalam setengah masyarakat menyebabkan fenomena tersebut meningkat. Sebagaimana Abdul Aziz Mustafa menyatakan, memeluk kubur dan menyembah kubur adalah perbuatan syirik yang tidak diragukan lagi, dan penolakan terhadapnya adalah penolakan yang wajib ditegakkan oleh orang-orang yang beriman kepada tauhid melalui penolakan dengan hati, lisan dan perbuatan. Ini bukan perkara yang harus diabaikan oleh umum atau diabaikan oleh individu. Ini adalah tanggungjawab bersama yang mesti dipikul oleh setiap orang mengikut kemampuan masing-masing. ومن آثار المجتمع المحلي المؤيد للعقيدة في العصر الحاضر وقوع عدد من أفراد المجتمعات الإسلامية في فتنة تقليد
الكافرين خصوصا بعد اطلاق تلك الاجتماعات المسلمة على واقع أصول المجتمعات الكافرة عن طريق وسائل الاتصال والتقنية وسهولة السفر إليها، مما عدا ببعض أفراد تلك المجتمعات المسلمة إلى تقليد الكافرين في كثير من المظاهر والسلوكية. Daripada kesan masyarakat tempatan yang menghalang akidah pada masa kini, beberapa individu dalam masyarakat Islam terjebak dalam fitnah meniru orang kafir. Lebih-lebih lagi setelah masyarakat Islam melihat realiti dan tingkah laku orang kafir melalui media komunikasi dan teknologi. Kemudahan perjalanan ke negara-negara tersebut juga menyebabkan beberapa individu dalam masyarakat Islam meniru orang kafir dalam banyak aspek dan beberapa tingkah laku. وأمثلة ذلك عن رأس السنة النصاري الذي يتم له بعض أبناء المسلمين في المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث. Contohnya ialah seperti sambutan tahun Kristian yang diminati oleh setengah kalangan Islam dalam masyarakat Islam moden. Sebagaimana Ibrahim Al-Haqil berkata, iaitu yaqulu Ibrahim Al-Haqil, inna hadithu an a'yad al-kafar wa ta'sir ba'du al-muslimin biha bal in katsiran min al-muslimin yushariku fi tilka al-ihtifal ala i'tibar annaha munasibatu alamiyah tahammusakat al-aqlukum wa ma 'ilmu ha'ula al-ihtifal bihadha al-alafiyya huwa ihtifal ba'id din nasrani عيد ميلاد المسيح وعيد رأسي السنة وأن المشاركة به مشاركة في شعيرة من شعائر دينهم والفرح به فرح بشعائر الكفر وظهوره وعلو وفي ذلك من الخطير على عقيدة المسلم وإيمانه ما فيه. Ibrahim Al-Khalil menyatakan ketika membicarakan tentang perayaan kafir dan pengaruhnya terhadap sebahagian umat Islam, beliau menyatakan bahawa umat Islam ramai yang mengambil bahagian dalam perayaan tersebut dengan alasan ia adalah perayaan dunia yang melibatkan seluruh penduduk bumi. Mereka tidak sedar bahawa perayaan milenium ini adalah perayaan agama Kristian, iaitu perayaan kelahiran Yesus dan Tahun Baharu, dan mengambil bahagian ini dalam yang bermakna mereka mengambil bahagian dalam ritual kepercayaan mereka dan meraihkan kejayaan dan kemuliaan agama mereka. Ini membawa bahaya besar kepada akidah dan Islam. Seterusnya, wa min a'yad al-kufar allati intaqalat ayya banat al-muslimin in al-Valentine, iaitu salah satu perayaan kafir yang telah berhijrah di kalangan umat Islam ialah hari Valentine. فبسبب مخالطة ببعض المسلمين للكفار صار الزوجان يحتفلان بليلة زواجهما احتفالا خاصا في كثير من بلاد المسلمين تشابهها بالكفار. Akibat pergaulan segelintir umat Islam dengan orang kafir, pasangan suami isteri di beberapa negara Islam meraihkan malam perkahwinan mereka dengan sambutan istimewa yang serupa dengan orang kafir. Seterusnya, asrul mujtama' al-mahalli 'ala al-ibadah fil 'asr al-hadir, iaitu kesan masyarakat setempat terhadap ibadah pada zaman sekarang. Inna qalaba al-mujtama' min Allah bi itba'ihi wa hayyahu yazharu wadihan jaliyan fi suluki dhalika al-mujtama' wa ada'iha li 'ibadati Allah al-zahiratu wal batinatu. Fakullama tamassaka al-mujtama' bi ta'ati Allah wa ta'ati rasuluhu sallallahu alaihi wasallam hasala 'ala al-khairi ad-dunya wal akhirah. Iaitu sesungguhnya masyarakat yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti wahyunya nampak dengan sangat jelas dalam tingkah laku masyarakat tersebut dan pelaksanaan ibadah mereka kepada Allah secara zahir dan batin. Jika masyarakat berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan memperolehi kebaikan dunia dan akhirat. Qala ta'ala, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Iaitu Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Wa qala ta'ala, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyi'atihim wa liadkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamu Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim liakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidatun wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Iaitu, dan Allah berfirman, sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka, dan tentulah kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan
iaitu menjalankan perintah-perintah Allah dalam Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka iaitu Al-Quran. Nescaya mereka akan makan yang mewah dari atas mereka iaitu langit dan dari bawah mereka iaitu bumi. Di antara mereka ada sepuak yang adil dan kebanyakan daripada mereka buruk keji amalan perbuatannya. Wa fi al-maqabilu kaliman ibta'adu al-mujtama' 'an ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam istahaqu al-'uqubatu ar-ribaniyatu. Iaitu sebaliknya, jika masyarakat menjauhi ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan berhak menerima hukuman daripada Allah. Qala ta'ala wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rasulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa 'adzabnaha 'adaban nukra. Iaitu Allah berfirman, dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka kepada perintah Tuhan mereka dan Rasul, maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras, serta kami siksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya. Walidzalika fa inna lil mujtama' atharan mu'inah aw mu'iqah 'ala al-'ibadah fi kulli zaman. فمن أثار المعينة في العصر الحاضر على العبادة التواصي بين أفراد المجتمع والتناصح الامتثال لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Oleh itu, masyarakat mempunyai kesan tertentu atau penghalang terhadap ibadah pada setiap zaman. Salah satu kesan yang positif dalam era masa kini terhadap ibadat ialah dorongan untuk saling berwasiat dan memberi nasihat di kalangan individu dalam masyarakat sebagai bentuk ketaatan. Firman Allah, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyuruh berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang perkara yang buruk, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. اتصافا بصفات أهل الإيمان وبعد عن صفات أهل النفاق قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sesuai dengan sifat orang-orang yang beriman dan jauh dari sifat-sifat orang-orang munafik. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain, sebahagian mereka menjadi penolong, menyuruh kepada yang lain, yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul. Ya Allah, rahmatilah mereka, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. وبذلك يظهر أثر المجتمع واضحا في تحقيق هذه الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأفراد المجتمع يأخذون على اليد ذلك المختلف عن الصلاة كي يسلم مع جماعة المسلمين وينصحون من لا يؤدي زكاة ماله ويمنعون من جاهر بمعصيته حفظا على سفينة المجتمع من أن يغرقها ثقل المعاصي وكثرتها. Iaitu dengan demikian jelaslah pengaruh masyarakat dalam mencapai nilai besar ini ialah amal ma'ruf nahi munkar, iaitu menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Individu-individu dalam masyarakat mengambil tanggungjawab untuk membimbing orang yang meninggalkan solat agar mereka bersolat berjemaah, menasihati mereka yang belum menunaikan zakat dan menghalang untuk orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Semuanya untuk menjaga keselamatan kapal masyarakat daripada tenggelam akibat berat dosa dan kemungkaran yang meningkat. Hatta al-mujtama' ala hadhihi asy-sya'iratu al-'azimatu wa mubayyinan hadaran tarakuha. Iaitu Rasulullah SAW mengajak masyarakat untuk mempraktikkan nilai besar ini dan menjelaskan bahaya meninggalkannya. ومن أثر المجتمع المعينة على العبادة في العصر الحاضر تقديم العبادة على الهوى نفسه وحب الدنيا. فإذا نودي للصلاة مثلا اتجهوا إلى بيت من بيوت الله امتثالا لقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالعذو والآصال رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وإذا وجدوا فقيرا أعطوه رغبة فيه أعده الله من الأجر للمنافقين في سبيله. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Iaitu salah satu kesan positif kewujudan masyarakat dalam beribadah pada zaman ini ialah mengutamakan ibadah berbanding keinginan nafsu dan cinta dunia. Apabila azan dilaungkan, mereka bergegas
ke masjid ataupun ke rumah Allah sebagai mentaati perintah Allah. Sebagaimana firman-Nya, nur hidayah iaitu petunjuk Allah bersinar dengan nyata-nyata terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah, mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Ibadah itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takut pada hari kiamat yang padanya berbalik hati dan pandangan. Surah An-Nur ayat 37. Jika mereka menjumpai seorang fakir, mereka menghendaki pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berinfak di jalannya, iaitu firman Allah, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas Rahmat, kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. أما الأثر المجتمع المحلي المعقد للعبادة في العصر الحاضر فمنها إثار الدنيا على العبادة، فإنك ترى الصلاة تقام ويصلي المسلمون، ثم يوجد كثير من أبناء المسلمين في أعمالهم جاعلين الدنيا هي الهم الأول، وقد خبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الآخرة هما جعل الله غناه في قلبه وجمعه لما شمله وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين العينين وفرقه عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره. وفي جانب الزكاة يلاحظ مع كثرة الأغنياء كثرة الفقراء في تلك المجتمعات، لأن كثيرا من الأغنياء يمنعون زكاة أموالهم. Iaitu dalam konteks masyarakat tempatan yang menghalang ibadah pada masa kini, salah satu impak negatifnya ialah mengutamakan dunia daripada ibadah. Kadang-kadang kita melihat mereka mendirikan solat dan umat Islam menjalankan ibadah, tetapi majoriti mereka terutama dalam dunia pekerjaan mempunyai fokus utama kepada urusan dunia. Ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang telah memperingatkan kita terhadap perkara ini. Seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menempaskan akhirat sebagai keutamaannya, Allah akan menaruh kekayaan di dalam hatinya, akan mengumpulkan urusannya dan dunia yang akan datang kepadanya dengan patuh. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai keutamaannya, Allah akan membuatkan kefakiran di hadapannya, akan memecah belah urusannya dan dia tidak akan mendapat dari dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Mengenai zakat, diketahui bahawa dengan jumlah orang kaya yang ramai, terdapat juga ramai yang miskin dalam masyarakat ini, kerana ramai orang kaya yang menahan zakat wang mereka. ومن أثر المجتمع المحلي المعيقة للعبادة في العصر الحاضر قلة ارتباط غالب أفراد المجتمعات بالمسجد الذي هو مصدر الهداية، والمدرسة التعليم التي يتعلم فيها الصغير والكبير، فتقام فيها العبادة وتتعلم فيه الأخلاق ويتعارف فيه أفراد المجتمع، فيسأل عن الغائب ويزار المريض ويشيع الميت ويساعد المحتاج. فصار الواقع أن المساجد عمرت بالبناء لكنها لم تعمر بالمقصد الأهم الذي وضعت من أجلها وهو العبادة، فقدمت الدنيا والسعي فيها على هذه العبادة الجليلة، فمن خالف ذلك فقد خالف صفات الرجال الذين أثنى عليهم الله تعالى بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Iaitu yang bermaksud salah satu kesan negatif masyarakat setempat yang menghalang ibadah pada zaman ini ialah kurangnya penglibatan majoriti individu dalam masyarakat dengan masjid yang menjadi sumber petunjuk, tempat beribadah dan pusat pendidikan untuk semua, baik muda dan tua. Masjid bukan sahaja tempat beribadah tetapi juga tempat di mana nilai-nilai akhlak tercetus, terbentuknya perhubungan sosial dan lain-lain. Aktiviti sosial yang dijalankan seperti menziarahi orang sakit, menyembahyangkan jenazah dan membantu mereka yang memerlukan. Pada masa ini, masjid telah dibina secara fizikal tetapi tujuan utamanya ialah beribadah, tidak diberi perhatian yang sepatutnya. Dunia dan usaha duniawi telah diletakkan di atas nilai-nilai ibadah yang mulia ini. Sesiapa yang melanggar prinsip ini, dia telah melanggar sifat-sifat orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebut dalam firman Allah. Nur hidayah itu petunjuk Allah bersinar dengan nyata yang terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimulakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang.
Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat iman dan tidak lalai oleh urusan perniagaan atau berjual beli. Daripada menyebut serta mengenai Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik hati dan pandangan. ومن أهم الآثار المعيقة للعبادة في العصر الحاضر تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أدى إلى تهون كثير من الجهال في أمر العبادة داخل المجتمعات الإسلامية. يقول خالد السابق إن المعصية قد توجد في كل مجتمع، لكن طبيعة المجتمع المسلم لا تسمح أن يكون المنكر وأهله هم الذين يمثلون عرف المجتمع والإتجاهه. فمن المؤشرات مرضية الخطيرة أن يكون المنكر سهل الظهور في المجتمع، فهو مبذول لمن أراده متعرض لمن أعرضوا عنه. أما إن كان المنكر محاربا منذ وقعه ولا يتمكن من ظهور والبروز عندنا في أسواق الناس ومجامعهم ولو وقع شيء من ذلك أدب صاحبه، فإن هذا دليل على قوة ذلك المجتمع وتحقيق الخيرية فيها، وبالتالي ترى أهل الفساد فيه ضعفاء لا يتجرأ أحد منهم على إظهار منكر متسترون به، فانحصر فيهم مع كونهم من بذين محارب من قبل عامة أفراد المجتمع. عندئذ لا تشع الفاحشة في الذين آمنوا ولا تصبح هي الطابع العام. Salah satu kesan ketara yang menghalang ibadah pada zaman sekarang ialah lalai dalam kewajipan yang menyuruh kepada perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini menyebabkan ramai orang kurang pengetahuan, iaitu jahil tentang kewajipan ibadah dalam masyarakat Islam. Khalid As-Sabiq berkata, dosa mungkin wujud dalam setiap masyarakat, tetapi fitrah masyarakat Islam tidak membenarkan kejahatan dan pelakunya menjadi kebiasaan dan hala tuju masyarakat. Salah satu petunjuk penyakit serius adalah apabila kejahatan menjadi mudah diterima dan mudah muncul dalam masyarakat, menjadikannya mudah didapati oleh sesiapa sahaja yang menginginkannya dan terdedah kepada sesiapa sahaja yang mengelakkannya. Akan tetapi, jika kemungkaran itu telah diperangi sejak kejadiannya dan dia tidak dapat menampakkan diri dan menonjolkan diri secara terbuka di pasar-pasar atau di masjid, dan jika berlaku perkara itu, dia akan berlaku sopan kepada pemiliknya, maka ini adalah bukti kekuatan masyarakat itu dan pencapaian kebaikan di dalamnya. Dan kerana itu kamu melihat orang-orang yang melakukan kerosakan di dalamnya sebagai lemah, dan tidak seorang pun dari mereka berani mendedahkan kejahatan mereka yang tersembunyi. Dalam keadaan ini, mereka menjadi terpinggir dan ditentang oleh majoriti masyarakat. Pada masa itu, kemungkaran tidak akan merebak di kalangan orang beriman dan tidak akan menjadi tabiat umum. Atharu al-mujtama' al-mahalli 'ala al-akhlaqi fil 'asr al-hadir, yang bermaksud kesan masyarakat tempatan terhadap akhlak pada hari ini. Inna fi kulli mujtama' tiyaran akhlaqiyan yafradu mu'ayyirahu 'ala al-afrad wa yahdidu lahum as-sawab wal khata'u wal khair wash sharr wa yamizuhum 'an ghairihi min afrad al-mujtama'at al-ukhra. Iaitu setiap masyarakat mempunyai aliran moral yang mengenakan piawaian kepada individu, menentukan perkara yang betul dan salah, baik dan buruk, serta membezakan mereka daripada individu dalam masyarakat lain. Okey, yang pertama, iqamatu mujtama'u tahiru min khilali hathun al-asaru ala tarbiyatu abna'iha wa ri'ayatu kullu syakhsin liman huwa mas'ulun anhu, iaitu membentuk masyarakat yang suci dengan menggalakkan setiap keluarga untuk mendidik anak-anak mereka dan bertanggungjawab menjaga setiap individu. Yang kedua, منع كل ظاهرة فاسدة تظهر في المجتمع سواء كان ذلك الفساد ظاهرا أو باطنا، ولذا منع التبرج النساء وإظهار مفاتنهن ونحو ذلك مما يخل بالأخلاق. Iaitu bermaksud mencegah sebarang fenomena yang merosakkan yang timbul dalam masyarakat, sama ada rasuah yang nampak atau tersembunyi. Oleh itu, Islam menghalang wanita daripada berdandan dan menunjukkan kecantikan tubuh badan dan seumpamanya yang boleh merosakkan akhlak. Yang ketiga, mana'a al-Islam as-salaqatu al-ijtima'iyyatu al-haqqu fi qitalu al-mufsidina aw ib'aduhum 'anil mujtama', iaitu Islam memberikan kuasa sosial untuk berperang melawan mereka yang menghancurkan atau mengusir mereka dari masyarakat. Yang keempat, a'ta al-Islami as-salaqatu li kulli fardu ya'muru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fi al-mujtama' bihasbu صلاحيته وقدراته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Iaitu Islam memberi kuasa kepada setiap individu untuk meniru perkara yang baik dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat mengikut kemampuan dan kewibawaan mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan jika tidak mampu, maka dengan lisan, jika masih tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Yang kelima, amaru al-Islamu bitta'awanu min ajli nashara al-khair wal fadilatu wa izalatu fasad wal munkaratu fi al-mujtama'. Iaitu Islam memerintahkan kerjasama untuk menyebarkan kebaikan, kebajikan dan menghapuskan rasuah dan kejahatan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah wada'a al-Islamu mabda'u tashtari'u saddul zara'i' wa bana'u 'ala dhalika haram al-islami kullu ma yuaddi ila al-fasad li'an al-Islamu yuradu al-qada'u 'ala jami'u masadiruhu. Iaitu Islam menerapkan prinsip perundangan untuk menutup semua pintu yang boleh membawa kepada kerosakan. Berdasarkan prinsip ini, Islam mengharamkan segala yang boleh menyebabkan kerosakan kerana Islam mahu menghapus segala punca kerosakan. Tambahan pula, dengan melaksanakan undang-undang syariah ini, masyarakat Islam mewujudkan kesan tertentu terhadap akhlak mereka. Seterusnya, al-mabhasul rabi' asar al-bi'ah al-ijtima'iyah ala wasailu wa asalib wa mayadin da'wah fil asri hadir. Bahagian yang keempat iaitu pengaruh lingkungan sosial terhadap metod, cara dan ruang lingkup dakwah dalam era kontemporari. Inna lil bi'ah al-ijtima'iyah asaran ala wasail wa asalibuha wa mayadinaha wa hadhihi al-athar tahtalifu bi ihtilaf afrad al-bi'ah al-ijtima'iyah sawa'un fil usrah aw fil mujtama' al-mahalli wa lidha sawfa natanawalu tilka athar min hilal matalib al-atiyah. Sesungguhnya persekitaran sosial ini mempunyai kesan ke atas wasilah, kaedah dan bidang, serta kesan ini berbeza-beza mengikut individu dalam persekitaran sosial, sama ada dalam keluarga ataupun dalam masyarakat setempat. Jadi kita akan menangani kesan ini melalui tuntutan berikut. Ada tiga. Yang pertama, al-matlubul awal asarul bi'ah al-ijtima'iyah ala wasailud da'wah fil asri hadir, iaitu kesan persekitaran sosial terhadap wasilah dakwah dalam era semasa. Al-matlubus tsani asarul bi'ah al-ijtima'iyah ala wasailud da'wah fil asri hadir, kesan persekitaran sosial terhadap kaedah dalam kaedah dakwah dalam era semasa. Dan al-matlubus tsalits asarul bi'ah al-ijtima'iyah ala mayadin da'wah fil asri hadir, iaitu kesan persekitaran sosial terhadap bidang dakwah pada era semasa. Saya akan membincangkan al-matlubul awal sahaja, iaitu asarul bi'ah al-ijtima'iyah ala wasail da'wah fil asri hadir. Awalan, asarul usrah ala wasail da'wah fil asri hadir, iaitu pengaruh keluarga terhadap metod dakwah dalam era kontemporari. Al-istijabah li kalam Allah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuhur tilka al-istijabah fi suluk tilka al-asaru fil asr hadir imtisalan liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu Allahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusyarun. Kemudian teladan yang baik. Salah satu tanggapan mengenai pengangkatan keluarga sebagai alat pertuturan hari ini adalah tanggapan terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Dan timbulnya tanggapan tersebut dalam tingkah laku keluarga pada zaman sekarang adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dalam surah Al-Anfal ayat 24. Al-ihtimam bita'lim abna'ul usrah tauhidillah wa ahamnya al-ibadati wal akhlaq. Seterusnya, antara kesan positif keluarga terhadap kaedah berkata dalam era kini ialah memberi perhatian untuk mengajar ahli keluarga tentang tauhid Allah serta kepentingan ibadah dan akhlak. Qala ta'ala amran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Surah Taha ayat 132. Allah SWT menyuruh Nabi-Nya SAW, hendaklah dan suruhlah ahli keluargamu mendirikan sembahyang dan bersabarlah dan mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki dari kamu, kami memberikan rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah untuk orang bertakwa. Dalam surah Taha ayat 132. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ya Fatimah
إن قضي نفسك من النار فإني لأملك لكم من الله شيئا إن لكم رحمن سأبلها ببلها. Dan daripada Abu Hurairah yang diredai Allah ke atasnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu daripada neraka, kerana sesungguhnya aku tidak dapat memberikan apa-apa kepada kamu daripada Allah. Kamu mempunyai sebahagian rahmat yang aku tidak dapat memastikan bagaimana Allah akan menyatakannya." Terusnya, asarul usrah al-ma'inah liwasilah al-fi'lu fil asri hadir. Yawmul usrah biadai al-ibadat amam al-awlad. Fa'an Malik bin Haq al-Hawiras radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Antara kesan positif keluarga terhadap kaedah tindakan dalam era kini adalah keluarga melaksanakan ibadah di hadapan anak-anak. Iaitu daripada hadis daripada Malik bin Al-Huwairis, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solatlah seperti yang kamu lihat aku solat." Fata'lim biwasilah al-fi'lu manhaj nabawi wal usrah بتطبيقها لهذا المنهج يكون لها أثر معين على هذه الوسيلة. Mengajar melalui tindakan adalah pendekatan yang diambil oleh Rasulullah SAW, dan keluarga yang melaksanakan pendekatan ini akan mempunyai kesan positif pada kaedah ini. Kemudian atharul usrah al-ma'inah wasilah al-qudwah al-hasanah, kesan keluarga terhadap kaedah teladan yang baik. فمن خلال محاكاة الأفعال والأخلاق الحسنة داخل الأسرة لأن التقليد صنعة جبلة عليها نفوس. Adapun kesan keluarga terhadap kaedah teladan yang baik akan terjadi melalui peniruan tindakan dan akhlak yang baik dalam keluarga, kerana meniru adalah satu sifat yang ditanamkan dalam jiwa-jiwa. Yaqulu Dr. Abdul Rahman An-Nahlawi, "Inna hajatun nas ila al-fitrah nabi'ah min عريضة تكمين نفوس البشر أجمع هي التقليد، وهي رغبة منها تدفع الطفل والضعيف والمرؤوس إلى مهاكة سلوك الرجل والقوي والرئيس." Dr. Abdul Rahman Al-Nahlawi berkata, hajat manusia kepada fitrah berasal dari naluri yang terletak dalam jiwa manusia secara umum, iaitu naluri meniru, dan ini adalah keinginan mendesak yang mendorong kanak-kanak yang lemah dan yang di bawah tanggungjawab untuk meniru tingkah laku lelaki yang kuat dan pemimpin. Asal usrah ala wasail da'wah fil asri hadir dalam al-ma'iqah anna kathiran min al-athar fi asri al-hadir ma'aduna ma ja'a fi kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal. Adapun kesan keluarga yang menghalang wasilah dakwah dalam era kini, di antaranya adalah banyak keluarga pada zaman ini yang menolak apa yang telah datang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi ucapan. Wa idza tu'anillahu ulaika biqouli ta'ala, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan sankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'fa." Surah Taha ayat 124. Oleh itu Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, "Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dalam surah Taha ayat 124. Waqala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, "Ayat khalifu amri wa ma anzaltuhu ala rasuli wa amadu anhu wa tanasahu wa akhadha min ghairi hadahu." Ibnu Katsir berkata, iaitu melanggar perintahku dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasulku, serta menolak dan melupakan, dan mereka mengambil dari sumber yang tidak memberi petunjuk. Wa kathir min al-atharu fil asri hadir yuqaddimuna ma tahwil anfus ala syara' Allah Ta'ala fa asbahat wasilatul qawli min al-wahyu wa kalam da'ifina al-atharu fi nufusihim. Banyak keluarga pada zaman ini yang meletakkan kehendak nafsu di atas syariat Allah, sehingga wasilah perkataan dari wahyu dan ucapan pendakwah lemah dalam jiwa mereka. Seterusnya, asal usrah al-ma'iqah wasilah al-qawl fil asri hadir, iaitu antara kesan negatif keluarga yang menghalang wasilah berkata dalam era kini ialah akhadha kathir min atharu bi aqwal mukhalifina li manhaj Allah wa rasuluhu fi tarbiyah al-usrah muqaddimina qawl bashar ala qaulullah wa qaul rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Banyak keluarga yang mengambil pandangan orang yang menyimpang dari manhaj Allah dan Rasulnya dalam mendidik keluarga, dengan memberi keutamaan kepada perkataan manusia daripada firman Allah dan ucapan Rasulnya. Qala al-Qurtubi rahimahullah, "Ay la tuqaddimu qawlan wa la fi'lan bayna yadayi Allah wa qala rasuluhu wa fi'luhu fima sabiluhu an ta'khudhuhu anhu min amri wa dunya wa min qala maqaluhu aw fi'luhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qadamahu ala Allah Ta'ala li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ya'mur an amrullah."
Al-Qurtubi berkata iaitu jangan mendahului perkataan atau perbuatan di hadapan Allah, perkataan Rasulnya dan perbuatannya dalam hal-hal yang melibatkan urusan agama dan dunia. Sesungguhnya orang yang mendahului perkataannya atau perbuatannya daripada Rasulullah SAW, dia tidak mendahuluinya daripada Allah, kerana Rasulullah SAW hanya menyampaikan perintah dari Allah. Tatbiquha idza kana al-amru yaqtadi dhalik wa lahu shawahid kathira fi dhalik minha fa'an Abdul Malik bin Rabi' bin Sabarah an abihi an jadhu qala qala sallallahu alaihi wasallam maru sabi bi salatu idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fa atrabuhu 'alayha. Sebagai contoh dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabarah dari atuknya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak untuk melakukan solat ketika mereka mencapai usia 7 tahun dan jika mereka mencapai usia 10 tahun maka pukullah mereka. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم القول قبل الفعل لأن في ذلك تعميد وتأليف قال المنوي رحمه الله يعني إذا بلغ أولادكم 7 سنين فأمرهم بأداء الصلاة ليعتادوها ويأنسوا بها فإذا بلغوا 10 أضربوهم على تركها. Rasulullah SAW telah mendahulukan perkataan sebelum perbuatan kerana itu melibatkan membiasakan dan memberi pemahaman. Al-Munawi, semoga Allah merahmatinya, berkata maksudnya apabila anak-anak anda mencapai usia 7 tahun, perintahkanlah mereka untuk menunaikan solat supaya mereka biasa dan merasa selesa dengannya, dan apabila mereka mencapai usia 10 tahun, pukullah mereka jika meninggalkan solat. Kemudian Atharul Usrah Al-Ma'iqah liwasilah Al-Qudwah Al-Hasanah fil Asri Hadir, iaitu kesan negatif keluarga yang menghalang wasilah teladan yang baik dalam era kini. مخالفة كثير من الآباء والأمهات ما يتعلمه الولد من قيم ومبادئ، ولذا ضعفت القدوة بالوالدين في نظر الولد أو صار لديه خلل في فهم كثير مما يتعلمه من الأبوين اللذين هما أولا وأهم عناصر القدوة في حياة الطفل. كما يقول محمد الفلاحي فلا بد من قدوة للطفل داخل الأسرة ومن والديه لكي يتشرب منزي طفلته المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية، وهي مهمة في المراحل الأولى للنمو والبخاصة في المرحلة ما بين 2 و7 سنوات، حيث تكمن أهمية سلوك الوالدين كقدوة للطفل. Iaitu banyak ibu bapa yang melanggar nilai-nilai dan prinsip yang dipelajari oleh anak, menyebabkan teladan dari ibu bapa menjadi lemah di mata anak, atau anak mempunyai kecacatan dalam pemahaman terhadap banyak nilai yang dipelajari daripada ibu bapa yang merupakan unsur pertama dan paling penting dalam teladan hidup anak. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Al-Farahi, pasti diperlukan teladan bagi anak dalam keluarganya dan dari ibu bapanya supaya dia dapat menyerap prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai moral sejak kecil. Ini penting dalam tahap awal pertumbuhan, terutama dalam fasa antara 2 hingga 7 tahun, di mana pentingnya tingkah laku ibu bapa sebagai teladan untuk anak lihat. إلا أن كثيرا من الوالدين داخل الأسرة كان تأثيره على قدوة معيقا من خلال ما يمارس من الأعمال والأقوال التي تخالف ما يتعلمه من مبادئ. Walau bagaimanapun, banyak ibu bapa dalam keluarga mempunyai kesan yang menghalang pada teladan melalui tindakan dan perkataan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dipelajari. Wal khulasah أنه بسبب قلة القدوة الصالحة داخل الأسرة اتخذ المدعون قدوة ليس لتعاليم الدين أثر مشاهد في حياتهم سواء كان من أفراد الأسرة أو عبر وسائل الإعلام داخل الأسرة. Jadi ringkasannya, sesungguhnya disebabkan oleh kurangnya teladan yang baik dalam keluarga, para pendakwa mengambil teladan bukan dari ajaran agama, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman dalam kehidupan mereka, baik dari individu dalam keluarga atau melalui media di dalam keluarga. Kemudian, asarul mujtama' ala wasail ad-da'wah fil asri hadir, iaitu pengaruh masyarakat terhadap metod dakwah dalam era kontemporari. أثر المجتمع المحلي المعينة والمؤثرة على وسيلة الفعل في العصر الحاضر قيام عدد من أفراد بعض المجتمعات المسلمة بالزيارات الدعوية للمتخلفين عن الصلاة وللمرضى والمساجين والفقراء ومن درجة إسلامهم. Dan juga di antara kesan positif masyarakat tempatan yang mempengaruhi wasilah tindakan dalam era kini adalah pelaksanaan kunjungan dakwah oleh beberapa individu dari setengah masyarakat Islam kepada orang-orang yang gagal melaksanakan solat, pesakit, banduan dan golongan miskin, serta mereka yang diharapkan untuk memeluk Islam. Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna ghulaman min al-yahudi maradan fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'adu inda ra'suhu faqala lahu aslama فانظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبو القاسم
فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي إنقذه من النار. Daripada Anas bin Malik yang diredai Allah ke atasnya, seorang kanak-kanak Yahudi jatuh sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW datang untuk mengunjunginya dan mengajaknya masuk Islam. Dia menoleh ke arah ayahnya yang berada di sisi kepalanya. Ayahnya berkata kepadanya, "Ta'atilah Abu Qasim," iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun memeluk Islam. Nabi SAW bangkit sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya denganku dari neraka." ومن ثمرة المجتمع المحلي المعين على اتخاذ القدوة الحسنة أن ذلك المجتمع يجعل قدوته محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Dari sifat-sifat masyarakat tempatan yang membantu pengambilan teladan yang baik adalah bahawa masyarakat tersebut menjadikan teladan mereka iaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. أما أثار المجتمع المحلي المعيقة لوسائل الدعوة فمنها إحجام كثير من الأفراد المجتمع في العصر الحاضر عن الدعوة بالقول مما أدى إلى وقوع كثير من المعاصي لضعف الإنكار. Antara kesan negatif masyarakat tempatan yang menghalang wasilah dakwah adalah ketidakberanian ramai individu dalam masyarakat pada zaman ini untuk berdakwah melalui perkataan yang mengakibatkan berlakunya banyak dosa disebabkan lemahnya penolakan terhadap kemungkaran. Kemudian أثار المجتمع المعيقة لوسيلة القول الانتصار لنفسي وعدم التجرد لله تعالى. فبعض أفراد تلك المجتمعات لا يدعو إلى الله، ولكن إذا تعلق الأمر بشيء يحسه دعا إليه وبذل في ذلك كل جهوده. Antara kesan negatif yang menghalang wasilah berkata ialah kejayaan diri dan kurang disiplin diri untuk Allah. Beberapa individu dalam masyarakat tersebut tidak menyeru kepada Allah, tetapi jika perkara tersebut berkaitan dengan sesuatu yang melibatkan dirinya, dia akan berdakwah untuk itu dan dia akan berusaha sebaik mungkin. Yaqulu Abdul Aziz Jalil, inna min abraza ma tafarzuhu al-firqa wal ihtilaf baina ahli al-khair الظلم والعدوان والانتصار لنفس وحظوظها بالتأويل وأحيانا بدون تأويل. Abdul Aziz Jalil berkata, antara perkara yang paling menonjol yang dipisahkan oleh perbezaan dan pertikaian di kalangan orang yang berkecenderungan kepada kebaikan adalah ketidakadilan dan pencerobohan dan kejayaan diri serta kepentingannya sendiri dengan tafsir atau tanpa tafsir. Akhir sekali, ومن آثار المجتمع المحلي المعيقة لوسيلة القدوة, iaitu antara kesan negatif masyarakat tempatan yang menghalang kaedah teladan, iaitu تشويه القدوة الصالح أو تقصير القدوة في تمثيل تعاليم الإسلام فتحس أفراد المجتمع قدوة غير مؤهلة, iaitu merosakkan teladan yang baik atau kekurangan teladan dalam mewakili ajaran Islam. Individu dalam masyarakat tersebut mungkin mengambil teladan yang tidak berkelayakan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.